Pontian Johor. Okey, kita cukup berbangga pada hari ini menggunakan busana tradisional. Seperti saya sekarang ini menggunakan busana baju Melayu Teluk Belanga. Cukup indah. Ya, betul. Masya-Allah, cukup kacak bergaya hari ini. Nak tahu berkenaan pakaian tradisional, kita bersama dengan orang pakarnya lah. Ya, semestinya kita kenalkan iaitu tak lain tak bukan iaitu Puan Zurawati Husin selaku jurulatih tadi bahagian pengurusan acara Yayasan Warisan Johor. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacak nak betul baju Munawar kan? Ya, kan? Betul. Ini adalah salah satu busana yang terdapat di negeri Johor, iaitu baju kurung Teluk Belanga yang jahitan di lehernya adalah jahitan tulang belut dan diserikan lagi dengan tambahan kain samping berdagang dalam dan bersongkok tinggi. Bercakap berkenaan busana tradisional masyarakat negeri Johor ini, kita ada dua orang peraga pada ketika ini yang mungkin boleh kita terangkan kepada seluruh keluarga Malaysia pakaian tradisional pada ketika ini. Okey, saya kongsikan sedikit ciri-ciri antara busana negeri Johor. Okey, di artis budaya kita ini menjadi contoh untuk cara ciri-ciri pemakaian busana Johor dan untuk ciri-ciri pemakaian busana wanita. Pemakaiannya adalah baju kurung Teluk Belanga, berkekek dan berpesak. Ditambahkan lagi dengan jahitan tulang belut di sebelah di bahagian lehernya. Ditambah lagi dengan pemakaian kain. Disusun rapi ombak beralun. Kalau boleh lihat tu susunan dia sebelah kiri tu. Dalam kiraan ganjil, tengok pada pemakaian tuan badan lah. Dalam kiraan ganjil tengok pada kiraan 3 ataupun 6 lah. Dan dinamakan susunan ombak beralun. Ombak beralun. Dan ditambah dengan pemakaian kain dagang. Dan pemakaian kain dagang ini jika memakai kain songket, kalau perhatikan betul-betul tu ada kepala kain di tengah tu. Ya, betul. Dia mesti letak di bahagian belakang punggung. Dan di sebelah kiri badan, kain dagang itu disusun rapi dan boleh diikat dan ataupun dililit. Seterusnya kita tambah kepada sanggul. Ini adalah antara sanggul-sanggul yang terdapat di negeri Johor. Yang ini saya buat tadi pagi ni. Ini adalah sanggul kucing tidur. Kalau kita lihat. Dimaniskan dengan bunga ros kampung dalam kiraan ganjil dan bunga melor. Dan perlu untuk kiraan ganjil. Dalam kiraan ganjil kita letak. Semua kita letak dalam kiraan ganjil. Dan bunga yang kita pakai ni adalah bunga-bunga kampung yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Itu antara ciri-ciri lah. Dan seterusnya penambahan untuk menambahkan seri lagi dengan aksesoris sobang. Sobang ketat, rantai dan juga gelang tangan. Gelang berderai. Kalau orang dulu panggil gelang berderai. Sebab gelangnya halus. Pemakaian juga dalam kiraan ganjil. Itu berkenaan busana wanita lah. Ya, saya. Kita beralih kepada peraga lelaki kita pula. Untuk pemakaian busana lelaki pula sama juga. Baju kurung Teluk Belanga. Berkekek dan berpesak. Dan di lehernya jahitan tulang belut. Sama macam Munawar lah. Menarik. Ditambah juga dengan pemakaian kain samping berdagang luar. Itu berdagang luar. Baju di dalam, samping di luar. Kalau seperti saya? Ini berdagang dalam. Berdagang dalam. Berdagang dalam dan juga perhatikan nampak kain, kepala kain tu mesti diletakkan di belakang punggung. Belakang kan? Sama juga dengan wanita yang berdagang tadi tu. Dan untuk lelaki, lilitan samping di depan mestilah bertindih. Dan dilipat dengan kemas. Dan akhir sekali adalah ada tambahan tu. Daripada penari ada rasa tak ada kocik tu di sebelah kiri. Itu adalah tambahan aksesoris lah. Dan akhir sekali adalah pemakaian songkok tinggi. Kalau Johor songkok memang tinggi sinonim dengan masyarakat Johor lah. Ketinggian songkok itu adalah lebih kurang dalam 4 inci. 4 inci. Dan dilengkapi pula dengan penggunaan capak. Betul. Itulah di antara ciri-ciri busana Johor. Baik. Dan itu pun sedikit berkenaan dengan busana lah. Dan pastinya para penonton luar sana tertanya-tanya di manakah lokasi yayasan di mana? Bagi pengunjung-pengunjung yang ingin datang ke Yayasan Warisan Johor, lokasi Yayasan Warisan Johor terletak di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar.
bersebelahan dengan Maktab Sultan Abu Bakar. Kalau dulu orang panggil, masa zaman saya sekolah lah, panggil sekolah isi. Memang terkenal dengan panggilan sekolah isi. Dan di hadapan bangunan Komplek Warisan Sultan Abu Bakar adalah bangunan JDT Training Center. Okey, kita nak tengok jugalah berkenaan busana yang diperagakan oleh peraga-peraga kita, jurutari kita pada ketiga ini. Dan kalau boleh kita saksikan, cukup indah, cukup kemas pemakaiannya. Dan kita boleh saksikan ianya menggambarkan keunikan kebudayaan yang diwarisi dari zaman berzaman dan perlu dikekalkan sehingga sampai bila-bila. Okey Puan, bila bercakap berkenaan untuk kita memperkasakan kebudayaan dan juga warisan, kalau di Kuala Lumpur kita sudah maklumlah ada Istana Budaya, di negeri Johor ada Yayasan Warisan Johor. Jadi mungkin boleh perincikan lagi sejak bila sebenarnya tertubuhnya yayasan ini? Okey, Yayasan Warisan Johor ini telah ditubuhkan secara rasminya pada 11 Oktober tahun 1988. Di mana penubuhan Yayasan Warisan Johor ini adalah bertujuan untuk memelihara warisan budaya dan sejarah negeri Johor. Itu adalah moto Yayasan Warisan Johor. Okey. Baik, dan selain daripada seni persembahan Puan, ada bahagian-bahagian lain di bawah yayasan sendiri? Okey. Ada terdiri lebih kurang dalam 6 bahagian utama di Yayasan Warisan Johor. Antaranya adalah bahagian pengurusan. Saya sebut satu-satu lah. Ya, boleh. Bahagian pengurusan, bahagian pemuziuman, bahagian perhubungan awam, media dan korporat, bahagian persuratan dan sejarah, bahagian pengurusan acara, iaitu di bahagian kami seni persembahan, dan yang akhir adalah bahagian pengurusan acara produksi. Dan sekiranya ada yang ingin tahu lebih lanjut tentang Yayasan Warisan Johor, bolehlah melayari di laman web Yayasan Warisan Johor, ataupun boleh terus ke media sosial Yayasan Warisan Johor, seperti di Facebook, di Instagram ataupun di YouTube. Ataupun yang akhir boleh datang terus ke Komplek Warisan Sultan Abu Bakar. Sama ada boleh datang terus, boleh terus saja ke laman sosial lah, media sosial yang seperti yang dinyatakan itu tadi. Okey, Kadi, untuk permulaan Selamat Pagi Malaysia Johor, kita dipersembahkan dengan satu persembahan yang cukup memukau, saya kira. Itu persembahan kebudayaan yang cukup unik menggambarkan keluarga Malaysia di negeri Johor. Mungkin Puan boleh terangkan latar belakang persembahan kebudayaan untuk permulaan tadi dan juga untuk penutup nanti bagaimana? Okey. Di awal persembahan daripada artis budaya Yayasan Warisan Johor, itu adalah salah satu zapin yang berasal daripada daerah Pontian. Itu adalah zapin Seri Bunian. Zapin Seri Bunian, di mana penerusnya adalah Allahyarham bin Haji Ridwan, yang telah dia dah meninggal dunia, dan ilmunya tu dia telah turunkan kepada anak muridnya, iaitu Allahyarham Tuan Haji Jaafar bin Ikhwan, ataupun dengan panggilan Wak Gendu. Kalau nak cerita panjang tentang sejarah memang panjang. Saya ceritakan secara ringkas. Okey, untuk yang di akhir persembahan nanti akan dipersembahkan oleh penari lelaki daripada artis budaya Yayasan Warisan Johor, juga salah satu daripada zapin daerah Pontian, iaitu zapin Parit Masta. Baik. Asal usul zapin ini juga datangnya daripada Allahyarham Ahmad bin Timbul, dan seterusnya diturunkan kepada generasi yang sekarang ni, kepada Puan Zubaidah binti Haji Kliwet. Itu adalah generasi yang ketiga. Yang ketiga. Selain kita melihat kepada persembahan kebudayaan yang dipaparkan, kita juga ada pemuzik dan juga penyanyi. Ya, betul. Yang bagi untuk menyerikan lagi persembahan kebudayaan tersebut lah. Baik, dan sebagai kata-kata akhir kepada Yayasan Warisan Johor sendiri, mungkin ada sedikit ucapan Puan. Okey, saya sebagai wakil daripada Yayasan Warisan Johor ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM kerana telah sudi menjemput kami untuk bersiaran langsung di Selamat Pagi Malaysia ini. Okey, harapan saya sebagai anak jati Johor dan juga warga kerja di Yayasan Warisan Johor berharap agar Yayasan Warisan Johor terus kekal
memelihara warisan budaya dan sejarah negeri Johor hingga ke peringkat yang lebih tinggi. InsyaAllah. Peranan yang cukup besar dimainkan oleh Yayasan Warisan Johor. Kita ucapkan terima kasih kepada Puan Zurawati Hussein mewakili Yayasan Warisan Johor pada hari ini, dan terima kasih juga kerana menaja pakaian saya pada hari ini. Baik, kita dah sampai ke penghujung siaran Selamat Pagi Malaysia Johor untuk hari pertama. Ya, betul. Dan insya-Allah kita akan tinggalkan anda dengan persembahan yang cukup indah. Tapi sebelum itu, jangan lupa esok kita akan bertemu lagi masih di Johor. Lokasinya di mana? Lokasinya kita akan berada di Taman Naga Yongpeng. Kita nak kongsi sedikitlah apa antara perkongsian yang menarik untuk hari kedua kita berada di negeri Johor. Insya-Allah esok kita akan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Pengangkutan, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wika Siong. Ya, betul. Dan selain daripada itu, kita akan juga kongsi kepada anda makanan tradisi warisi Hakka. Hakka. Itu dia. Jadi bukan setakat itu saja, Raja Sofi. Bukan setakat berkenaan masakan tradisi, malah kita juga akan belajar lorat tradisi bagi masyarakat Hakka. Wah, menarik tu kan? Betul. Untuk kita tunjukkan kepada para penonton kepelbagaian di budaya di Malaysia, bangsa, keluarga Malaysia itu sendiri begitu indah sekali kan? Hanya esok, hanya di Selamat Pagi Malaysia di Penut. Betul, sudah pastinya. Bukan di Penat, besok di Yongpeng. Itu menggambarkan kita sebagai sebuah keluarga Malaysia yang kaya dengan kepelbagaian kebudayaan, warisan dan juga sejarahnya. Lagi terima kasih juga kita ucapkan kepada penaja lokasi kita, Cikgu Suhaidah, atas kesudian untuk memberikan peluang untuk kita melakukan siaran Selamat Pagi Malaysia di Johor untuk hari pertama. Rumah Kampung. Terima kasih banyak Cikgu Suhaibah. Dan seterusnya, Munawar, kita akan tinggalkan para penonton kita dengan persembahan daripada Yayasan Warisan Johor, iaitu Tari Zapin Yasaidi. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam hormat dan juga salam keluarga Malaysia.